Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat sama-sama pada malam ini, Jumaat minggu yang pertama, bulan yang pertama tahun 2021. Mudah-mudahan pertemuan dan perpisahan kita pada malam ini diberkati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita akan sambung kitab Munyatul Musalli. Kita dah masuk kepada tajuk sunat-sunat yang patut dikerjakan sesudah solat. Jadi kita dah baca 1, 2 dan 3 mengikut urutan dalam kitab ini. Dan saya dah beritahu sebelum daripada ini, zikir ataupun wirid yang kita baca setiap kali selepas solat itu disusun oleh ulama-ulama kita yang di Nusantara ni, yang kita duk baca tu. Dan yang kita baca kitab ni dia susun macam lain. Dia bukan susun ni, dia nak cerita yang ni. Dia bukan susunan. Nah, kalau kita buka kitab Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali pun dia lain pula. Jadi susunan itu terpulang pada kita lah. Tapi ulama-ulama kita, ulama Nusantara kita susun macam kita duk wirid lah. Hak bersama dengan imam boleh nak ikut, tak ada masalah. Dia jadi selaras. Lepas salam tu nak baca apa jadi sama. Lepas yang kedua baca apa pula, yang tiga baca apa pula, jadi sama. Daripada Kedah, bukan perlih, daripada Kedah sampai jauh. Sama. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, perlih lain lah. Yang pertama, dia tak baca kuat, terpulang pada dia. Dia tidak baca kuat ramai-ramai, dia baca seorang-seorang. Habis solat istighfar 3 kali. Kemudian baca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Ada lagi 2-3 benda yang memang hadis Nabi Muhammad SAW tu memang ada situ. Memang ikut sunnah, dia darus sunnah. Nah, baik, apa yang kita buat lah, ada yang datang ataupun warid daripada Nabi Muhammad SAW, dan ada juga zikir ataupun wirid yang tidak warid tapi ditambah oleh ulama-ulama kita atas alasan-alasan yang tertentu. Jadi dua-dua itu betul belaka, terpulang pada kita nak pilih yang mana. Tak perlu kita menyalahkan antara satu sama lain. Nah, baik. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, yang pertama kita dah baca dulu. Yang pertama ialah kita baca doa Bismillahillazi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma azhib anni alhamma wal hazan. Lepas bagi salam. Yang kedua, ni bukan susunan, yang kedua kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ataupun kita tak tambah yuhyi wa yumin, kita terus wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dua-dua tu ada riwayat dia, tidak ada masalah.
Baik, yang 3 pun kita dah baca ikut susunan kitab Muniatul Musalli, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim ataupun astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sama ada baca al-hayyu ataupun al-hayya, saya dah jelaskan 2 minggu lepas. Nah, okey. Jadi kita sambung pada malam ini yang keempat. Betul? 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 3 kali confirm. Betul. Baik, sambungan yang keempat, qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, kemudian dibaca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna al jannata daras salam tabarakta ya rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Tabarakta rabbana wa ta'alait ya zal jalali wal ikram. Yang tu yang kita baca. Kalau ikut susunan yang kita baca selepas la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baik. Makna apa? Kita duk baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Dia nak bagi khusyuk, nak bagi lebih menghayati apa-apa yang kita baca, kena fahamlah makna. Ulama-ulama terjemah dalam kitab ni dia terjemah. Kita asal tak jemah. Kita asal Muniatul Musalli hak Jawi tu dia tak jemah, baca aja. Syekh ni Syekh jemah ni Abdul Ghani Jabal Maraki dia jemah. Sebab tu kitab ni jadi lebih tebal. Harga RM12. Murah sikit pada Spotlight. Sport rim. Murah sikit pada Sport rim. Sport rim apa? RM1,200. Hak ni RM12. Murah sikit lah. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, dia bagi makna. Jadi siapa-siapa yang tak faham bahasa Arab, kalau baca hak Jawi pun dia tak apa nak jelas, belilah buku ni yang sudah dirumikan dan ditambah terjemah makna-makna berbanding dengan kita asal hak Jawi itu tidak ada makna. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, apa dia makna dia? Allahumma. Ingat Allahumma tak ada makna lain. Ya Allah, ya Tuhan kami. Nah, ya Allah, ya Tuhan kami. Asal dia Allah, Allah. Ya Allah asal dia. Ya Allah. Ya Allah. Makna dia, kita pun kata ya Allah, nak jemah wahai Allah pun boleh tak? Tapi sedap kita jemah ya Allah, ya tu Arab. Hak kita wahai. Hei. Nah, tapi kita jemah pun pi ya juga, ya tu Arab. Jadi makna dia wahai lah. Asal dia ya Allah, dibuang huruf ya alif dibuang, diganti dengan mim di belakang, disabdukan dia Allahumma. Ini kaedah bahasa Arab saja. Siapa mengaji bahasa Arab dia tahulah. Siapa tak mengaji memang tak tahu dulu kini selamanya. Asal usul Allahumma. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, ya Allah mana dia? Jumpa di mana-mana Allahumma ya Allah, selesai. Nak tambah ya Tuhan kami terpulang, tak ada hak. Antas salam, engkau adalah sejahtera. Di antara nama dia As-Salam dalam 99 nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam Asmaul Husna ada satu nama dia As-Salam, sejahtera. Semua kesejahteraan itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak datang daripada makhluk. Tidak ada makhluk yang boleh bagi keamanan, tidak ada makhluk yang boleh bagi kesejahteraan, keselamatan kepada makhluk, kepada manusia, kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Sebab itu salah satu nama dia As-Salam. Allahumma, ya Allah, anta kamu As-Salamu, Tuhan yang bernama salam ataupun yang bernama kesejahteraan, selamat. Ingat di hati, yang boleh selamatkan kita hanya Allah. Tidak ada makhluk boleh selamatkan kita. Doktor tak boleh selamatkan kita. Doktor pakar macam mana pun, diimport daripada Singapura, diimport daripada Thailand, nah, daripada Australia, tak boleh nak selamatkan kita. Sebab yang boleh selamat hanya yang nama dia As-Salam.
Itu menghayati, bukan baca saja. Hayati makna-makna yang kita baca. Sebab itulah siapa yang menghafaz Asmaul Husna, dia akan dan mengamalkan, menghayati makna-makna yang ada dalam Asmaul Husna, dia akan duduk di padang mahsyar dengan al-fuqaha, dengan orang-orang, dengan ulama-ulama. Menghayati makna, dia bila duduk dengan ulama takkan nak masuk neraka, tak munasabah. Di padang mahsyar duduk dengan ulama, lepas tu masuk neraka, munasabah. Tak logik lah, makna dia syurga. Tuan-tuan, muslimat dengan syarat menghayati ni apa saja, semua boleh ingat apa. Budak-budak sekolah rendah ingat. Dia apa? Asmaul Husna tu budak sekolah memang cakap kita pun tak ingat, dia boleh ingat. Sekolah rendah ingat, tadika pun ingat, sekolah menengah lagi ingat. Yang tak ingat kita. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tapi ingat saja, tidak menghayati tidak akan bawa kita masuk syurga apa-apa. Allahumma antas salam wa minkas salam, dan daripada engkau lah datang keselamatan itu, bukan daripada yang lain, daripada engkau. Wa ilaika ya'udus salam, dan kepada engkau juga kembali keselamatan, kesejahteraan. Fahayyina, maka hidupkanlah kami, Rabbana, wahai Tuhan kami, bisalam, dengan kesejahteraan. Wa adkhilnal jannata darussalam, dan masukkanlah kami ke syurga darussalam, negeri ataupun tempat yang mempunyai keselamatan, yang selamat, yang sejahtera. Tabarakta, maha berkat engkau, Rabbana, ya Tuhan kami, wa ta'ala, dan maha tinggi engkau, ya zal jalali wal ikram, wahai Tuhan yang maha agung, yang maha besar, lagi maha dia masih pemurah. Al-ikram artinya yang maha mempunyai kemuliaan. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, tiba-tiba tengok hak pilih, Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Tidak ada wa minkas salam, tidak ada wa ilaika ya'udus salam, tidak ada. Fahayyina rabbana bisalam, tidak ada. Wa adkhilnal jannata darussalam, tidak ada. Yang ada Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya rabbana wa ta'ala ya zal jalali wal ikram. Betul ke tak? Betul. Itulah yang warid dalam hadis. Mana-mana hadis kita nak cari hak Allahumma antas salam ni, itulah Allahumma antas salam. Nabi bila dia selesai daripada solat, dia pun istighfar 3 kali, kemudian dia membaca Allahumma antas salam wa minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Itulah yang hadir ataupun yang warid dalam hadis-hadis mengenai zikir ini. Lepas tu kita baca gini, ambil mana? Duk baca lama ni, ambil mana? Pak Long jual ikan di pasar malam. Ambil mana? Encik Nasir kita, Tok Bomo. Allahu Rabbi. Tuan-tuan, saya muslimat yang dirahmati sekalian. Baik tuan-tuan, kita kena cari-cari. Bila kita cari, kita akan jumpa yang pertama sekali zikir seperti ini. Ada dalam kitab Ihya Ulumuddin satu. Yang kedua Bidayatul Hidayah. Dua-dua ni kitab yang ditulis oleh Imam Al-Ghazali. Dan juga ada dalam kitab Qutul Qulub. Qutul Qulub. Baik, bermakna tambahan ini dibuat oleh dua ulama ini. Yang pertama Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, dan juga kitab Bidayatul Hidayah. Dan juga kitab Qutul Qulub. Syekh Abu Talib Muhammad Ali Al-Atiyah Al-Harisi Al-Makki. Dua ulama ini menambah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa adkhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Boleh ke tidak? Tambah-tambah hak Nabi tak buat ni. Tambah-tambah hak Nabi tak baca ni, depa kata bid'ah. Bid'ah ialah amalan-amalan yang kita buat sendiri
tanpa ada petunjuk daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi ulama-ulama kita dah jawab. Penambahan ini dibolehkan kalau yang tambah itu ulama. Bukan mak rempik, bukan ural dan semua. Kalau yang tambah itu ulama muktabar yang tambah. Yang kedua, dia tidak bercanggah dengan riwayat yang sebenar. Penambahan itu tidak akan mengubah apa-apa. Tidak bercanggah apa-apa dengan asal riwayat yang hadir daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara ulama besar dalam ilmu hadis, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang mensyarahkan hadis Sahih Al-Bukhari. Tuan-tuan, dan muslimat yang dirahmati sekalian, yang dinamakan Fathul Bari. Dia ulama hadis tapi dia berpegang dengan mazhab Asy-Syafi'i. Dia mengatakan harus berdasarkan hadis ataupun perkara ataupun peristiwa yang berlaku di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat yang bernama Rifa'ah Ar-Rafi'. Rifa'ah Ar-Rafi'. Baik, dia masa solat dengan Nabi. Bila Nabi kita sami Allahu liman hamidah, tu imam sebut sami Allahu liman hamidah dengan kuat dalam mazhab Syafi'i lah. Kemudian dia akan kata slow, Rabbana lakal hamd. Makmum juga dalam mazhab Syafi'i sami Allahu liman hamidah kuat juga. Kuat cara makmum lah, bukan kuat lebih daripada imam. Rabbana lakal hamd tu slow. Itu mazhab kita. Siapa tak kata sami Allahu liman hamidah, cuma dia kata Rabbana lakal hamd, bukan kata tak boleh, tapi mazhab lagi. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, kemudian selepas dia baca hak Nabi baca Rabbana lakal hamd, dia tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kuat pula tu. Nah, sami Allahu liman hamidah, Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Dia seorang Rifa'ah. Nabi dengar dia tambah. Habis solat Nabi tanya, siapa tambah tadi? Selepas kata Rabbana lakal hamdu, siapa pergi tambah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Siapa tambah? Senyap, takut. Rifa'ah senyap. Hak lain pun senyap. Nabi tanya siapa tambah? Takutlah Nabi tanya ni. Nabi kata, aku melihat lebih daripada 30 orang malaikat berebut nak tulis pahala untuk dia hak tambah. Saya angkat tangan terus. Tadi buat senyap. Bila Nabi kata aku diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat nak catat pahala tu lebih daripada 30 malaikat berebut nak tulis pahala tambahan hak dia baca. Makna Nabi mengiktiraf apa yang ditambah oleh Rifa'ah. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Berpandukan cerita tu, maka Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dan ulama-ulama lain kata bolehlah nak tambah. Kalau hak tambah tu ulama, sebab Nabi tak pergi marah pun. Dia kata pahala malaikat berebut nak tulis pahala, makna boleh lah. Berpandukan hadis itu, ulama ni kata boleh. Itu dia yang tambah, boleh terima. Yang tak boleh terima terpulang pada dia. Dia ada alasan dia. Nah, dia kata itu zaman Nabi ada. Bila Nabi ada, dia pergi tambah. Nabi iktiraf, boleh lah. Lah kita ni bukan ada Nabi. Yang ada apa dia? Labu-labi. Siapa nak iktiraf tambah ni? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, zaman Nabi tak apa Nabi ada. Bila sahabat tambah hak Nabi tak ajar, sahabat pergi tambah zikir ke, tambah doa ke, tambah apa-apa, Nabi iktiraf, kira okey. Kita Nabi bukan ada, kita duk tambah, ulama pun tambah. Kan Nabi tak ada, bila masa Nabi nak iktiraf, maka tak boleh tambah-tambah ni. Ikut hadis asal, Allahumma antas salam wa minkas salam.
tabarakta ya zal jalali wal ikram. Dia ada pendapat dia, ulama ni ada pendapat, sama-sama ada pendapat. Ulama-ulama muktabar semua, bukan ulama kampung yang makan nasi ayam kampung, tidak, muktabar. Maka berlakulah khilaf. Bila khilaf terpulang nak pilih hak mana. Tak payah duk gaduh lah nak ceritanya, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, kita dalam misi untuk nak bagi tahu masyarakat umum jangan duk gaduh dalam benda-benda yang seumpama ini. Masing-masing ada pendapat masing-masing, maka kita raikan sajalah pendapat itu. Nah, kalau nak pakaian tu, hang pakailah. Oh, nak pakaian ni, hang pakai. Tak payah duk tuduh menuduh antara satu sama lain. Banyak lagi benda hak kita nak buat, dan banyak lagi benda hak lebih penting daripada itu. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, sebab itu bila Nabi hijrah ke Madinah lebih kurang 16 bulan selepas hijrah tu, Nabi sentiasa melihat ke langit. Kalau Jibril turun untuk arahkan dia mengubah kiblat. Dah 16 bulan dah duduk solat menghadap ke Baitul Maqdis ataupun Muqaddas. Boleh baca dua. Muqaddas boleh, Maqdis boleh. Jangan duduk gaduh. Tujuan dia masa di sebelum hijrah menghadap ke Baitullah. Bila hijrah ke Madinah, ada orang Yahudi. Yahudi ni dia solat sama dengan Nabi solat. Solat mereka ni menghadap ke Baitul Maqdis. Maka Allah perintahkan Nabi untuk menghadap ke Baitul Maqdis sebagai tarikan kepada Yahudi supaya dia masuk Islam, ikut Nabi. Sebab apa? Kiblat dah sama, duk tunggu lagi, masuk je Islam. Tapi tunggu, tak masuk Islam juga, kerah kepala. Dia. Nabi pun jadi macam tak seronok lah. Duk solat bergadak sama-sama kiblat dengan dia, tiba-tiba dia duk lawan Nabi, tak nak masuk Islam juga. Maka Nabi duk mendengar kat atas, tengok kalau Jibril turun. Seolah-olah begitulah, mengharapkan Jibril turun daripada langit, daripada alam malakut itu. Turun untuk arahkan dia, ubah kiblat semula, kembali ke Baitullah. Maka selepas 16 bulan maka turunlah Jibril. Nah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum syatrah. Alihkanlah arah kiblat kamu ke arah Baitullahil Haram. Ayat tu mengarahkan Nabi berpatah balik semula untuk menghadap ke arah kiblat. Maka bisinglah puak-puak Yahudi ini. Sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Maka orang-orang bodoh dalam kalangan orang Yahudi Nasara ini akan berkata, ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Apakah yang menyebabkan mereka ini mengubah kiblat asal? Dulu menghadap Baitul Maqdis, sekarang menghadap ke Baitullah. Apa sebab ni depa ubah kiblat ni? Menghadap ke Baitul Maqdis satu kebajikan, satu satu benda yang kebajikan yang sangat besar. Kenapa ubah? Dia mula mengkritik Nabi dan mengkritik orang Islam. Dia kata dulu ni bapa kamu, ibu kamu, tok wan kamu masa solat dulu menghadap ke Baitul Maqdis. Lah ni depa dah mati dah. Tiba-tiba kamu lah menghadap ke Baitullahil Haram. Allah terima ke solat mereka dulu ni 16 bulan? Mereka mengkritik. Maka lepas daripada itu ayat, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wa malaikati, sampai habis ayat. Nak cerita Allah kata laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebajikan yang banyak itu hanya duk kita fokus menghadap ke timur ke, menghadap ke barat ke, menghadap ke Baitul Maqdis ke, menghadap ke Baitullah ke. Bukan yang tu saja sebagai isu dalam agama, sebagai benar baik dalam agama. Banyak lagi. Walakinnal birra, tapi kebajikan yang banyak itu ialah man amana billah, tentang iman dengan Allah, tentang iman dengan malaikat, tentang iman dengan kitab, tentang iman dengan rasul,
tentang wal mufuna bi ahdihim iza ahadu, tentang apa dia menunaikan janji. Banyak lagi benda nak kita buat. Yang tu saja, bukan yang tu saja agama. Lebih kurang itulah maknanya kita duk fokus, duk gaduh benda-benda macam ni. Banyak lagi benda yang perlu kita fokus. Nah, masalah perempuan tak pakai tutup aurat banyak lagi. Gaduh-gaduh bab ni bab apa. Masalah arak banyak lagi. Masalah mak rempit pun tak selesai. Masalah akhlak dalam kalangan remaja tak selesai. Masalah ketum tak selesai. Hang duk pergi gaduh bab Allah ma anta salam. Faham ke tak? Faham? Faham duduk sini, tak faham balik. Payah. Suka nak gaduh. Nah, tak payahlah benda dia dah khilaf. Terima khilaf sudah. Hang nak pakai hak ni pakai. Hang nak pakai ni pakai, sudah. Full stop. Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, banyak lagi kerja kita nak buat. Nah, selesai. Baik tuan-tuan. Jadi boleh faham. Nah, sama ada kita baca hak warid daripada Nabi, baca boleh. Memang digalakkan baca pun. Kalau kita nak baca hak ulama tambah pun tak ada masalah. Sebab ada ulama yang kata boleh, walaupun ada ulama kata tak boleh. Itu dah jadi khilaf. Kita terimalah khilaf itu. Nah, selesai. Baik, seterusnya tuan-tuan muslimat yang dirahmati sekalian, yang kelima, ikut susunan kitab ini dibaca ayat kursi. Tengok 57 kat bawah tu nota kaki dia. Dari Abu Umamah berkata, Rasulullah SAW bersabda, maksudnya sesiapa yang membaca ayat kursi pada setiap lepas solat maktubah, man qala ayatal kursi fi duburi kulli salatin maktubah. Sesiapa yang baca ayat kursi pada setiap lepas solat maktubah. Maktubah tu solat fardu lah. Nah, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isyak, solat subuh. Solat fardu. Solat sunat tak masuk. Tapi nak baca pun boleh tak ada. Yang ni fokus pada solat fardu. Maka dia kata tiada tertegahnya dari masuk syurga kecuali ia mati. Lam yamna'hu dukhulal jannah illa al-maut. Tidak ada yang akan menegah dia masuk ke syurga kecualilah ia mati. Makna hidup saja mencegah. Bila hidup tak boleh masuk syurga. Sebab syurga tidak ada di dunia, dia ada di alam akhirat. Nak masuk syurga tunggu mati. Bila mati tak ada halangan dah. Halangan lah ni hidup. Sebab tak mati lagi. Nah, bila mati go to the heaven. Masuk syurga. Oh, hebatnya ayat kursi. Nak kita fadilat dia begitulah, hebat. Tapi kena menghayati lah. Dia ayat akidah tu, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum. Menceritakan tentang zat Allah, tentang sifat dia. Dan bila kita beriman dengan sifat Allah Subhanahu wa taala dan kita berakidah dengan dia, memanglah tunggu mati syurga, tuan-tuan. Tapi baca ayat kursi tapi itu bomoh jumpa juga macam mana? Tak ada makna. Duk percaya juga ke bomoh. Sedangkan baca ayat kursi. Maka kalau macam tu tidak ada penghayatan pada ayat kursi. Bila tidak ada penghayatan, kita tak amalkan apa yang ada dalam ayat kursi tentang akidah hanya dengan Allah Subhanahu wa taala, go to hell. Walaupun baca ayat kursi setiap kali lepas solat fardu. Kena faham balik. Sama lah dengan Asmaul Husna yang tadi ni. Nah, sama aja. Baik tuan-tuan, jadi kelebihan dia. Jadi bacalah. Sama ada kita solat sendiri, sama ada kita jadi imam, sama ada kita jadi makmum, maka bacalah ayat kursi selepas kali setiap solat fardu. Baik, bunyi dia, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wala naum lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa' wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifzuhuma wa huwal aliyyul azim. Ayat kursi surah Al-Baqarah ayat 255. Baik tuan-tuan muslimat yang dirahmati, kita tengok makna dulu. Maksudnya Allah itu tiada Tuhan melainkan dia, la ilaha illahu al-hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha mengurus.
la ta'khuzuhu sinatun wala naum, tiada mengantuk dan tiada tidur. Ngantuk pun tidak, tidur pun tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengantuk, dunia kita gempa bumi. Nah, Nabi Musa kata, tengok, cuba kamu letakkan gelas yang berisi air di atas tangan kamu dan kamu berdiri daripada pagi sampai esok. Cuba berdiri tengok. Nasi malam ni. Sampai pukul 2.30 jatuh. Bila kita jatuh. Allah. Jengkreng lah. Baik, tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Gitu. Maknanya kalau Allah tidur satu minit, ngantuk 1 second lah, matahari jatuh. Maka habis dunia, bintang berguguran jatuh habis, sungai pecah, laut pecah, tak ada apa, kiamat tu. Allah Subhanahu wa taala bukan seperti itu. Dia sifat dia tidak tidur dan tidak mengantuk. Sebab itu dia bagi makhluk manusia, sama ada manusia atau binatang, sama. Dia ada mengantuk dan dia ada tidur. Sebab Khaliq, pencipta Allah Subhanahu wa taala, tidak akan sama dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwa samiul basir. Dia tidak menyamai sesuatu, tapi dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu dia cipta Dajjal buta sebelah. Sebab orang akan angkat Dajjal ni jadi Tuhan di akhir zaman ni. Maka Allah mencipta Dajjal tak sama dengan tidak sempurna. Sebab Tuhan mesti sempurna. Tiba-tiba Dajjal buta sebelah. Dah lah buta, mata tu sembuh keluar pula. Tapi ada orang angkat dia jadi Tuhan di akhir zaman. Tuhan tidak buta, kata Nabi Muhammad SAW. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Baginya apa yang ditujuh petala langit dan apa ditujuh petala bumi, milik dia belaka. Yang di langit milik Allah, yang di bumi milik Allah. Kita ni pemegang amanah ya. Kerajaan Malaysia ini diamanahkan oleh tanah di Malaysia, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa-siapa jadi kerajaan Malaysia untuk memeliharanya. Kerajaan Malaysia pula mengamanahkan tanah-tanah ini kepada orang-orang hak buka tanah dulu buh geran, buka tanah letak geran, buka tanah letak geran, diamanahkan jaga. Tapi bulan-bulan tahun-tahun bayar cukai. Cukai tanah. Sebabkan tanah kita hak kerajaan. Kita buka, kita moga tanah, bubuh nama kita, tapi kena bayar cukai budak kerajaan. Baik, tuan-tuan, itu pinjaman, tapi hak asal Allah Subhanahu wa taala yang memiliki 7 petala langit dan 7 petala bumi. Man zallazi yashfa'u indahu illa bi iznih. Tiada siapa yang dapat memberi syafaat melainkan dengan izinnya. Di akhirat nanti tak ada siapa boleh beri syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Siapa-siapa Allah bagi izin, bolehlah bagi syafaat. Allah bagi izin pada Nabi Muhammad, manakah Nabi boleh bagi syafaat. Allah bagi izin pada ulama-ulama, maka ulama boleh bagi syafaat. Allah bagi izin pada orang-orang hafaz Quran, maka mereka boleh bagi syafaat. Dia mengetahui apa yang ada di hadapan dan di belakang mereka. Dia nampak, bukan macam kita nampak depan belakang tak nampak, kena pusing. Dia tak payah, dia nampak semua. Tidak sama dengan makhluk. Tiada sesiapa yang dapat menguasai ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Ilmu Allah itu begitu luas, tidak ada makhluk yang boleh menyamainya. Nabi Muhammad dikira makhluk yang paling banyak ilmu, tapi Nabi kata, ilmu aku seperti setitis air laut. Nak banding dengan ilmu Allah macam satu lauk tu. Macam. Tapi ilmu Allah bukan macam tu. Tak tahu banyak mana. Tapi kalau nak banding, satu lauk tu Nabi ambil jari, Nabi celup, Nabi angkat, menitis ayat. Hak menitis titik tu ilmu aku, kata Nabi. Hak lauk asal ni hak ilmu Allah. Banyak. Tak boleh banding dengan Nabi, tak boleh banding dengan hang boleh. Jengkreng lah. Dengan Nabi tak boleh, dengan labu-labi lagi tak boleh banding. Dengan kita ni. Tiada siapa yang dapat menguasai ilmunya kecuali apa yang dikehendakinya. Kerusinya amat luas, merangkumi seluruh langit dan bumi. Langit bumi boleh masuk dalam kursi kita tak nampak. Dan kursi boleh masuk dalam arash.
Araslah makhluk yang paling besar yang juga kita tak nampak, tapi dia makhluk yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak penat menjaga keduanya, tak penat. Nak jaga bumi dengan langit, tak penat. Kita jaga dua bini penat. Baling seorang, kalau ustaz seorang jengkreng tu penat. Seminggu 3 kali sana 3 kali sini, mapuhkah tengah jalan, mati stroke, mati di kolektif. Sebab apa? Letih jaga dua kereta ni. Tu baru bini. Ni langit bumi ni tak ada apa-apa. Tidak ada sebarang letih bagi Allah Subhanahu wa taala, sebab dia sangat berkuasa. Dia cerita dah. Dia tidak penat menjaga keduanya, dan dialah Tuhan yang maha tinggi lagi maha besar. Ayat ni memang hebatlah tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Sebab itu bacalah untuk sebagai benteng kita daripada gangguan makhluk-makhluk halus. Makhluk halus lah bagi kita orang Melayu ni. Makhluk halus ni banyak nama. Kalau jenis besar tu panggil apa? Hantu raya. Lebuh nama kau suka hati dia. Hantu raya besar sebab jalan raya besar, lebuh raya besar, hari raya besar, pilihan raya besar. Raya-raya ni besar, maka hantu paling besar hantu raya. Orang Melayu, Arab tak ada hantu raya tu. Ada hantu raya Arab? Tak ada. Dia al-jin. Kalau hak kecil kali, hak kecil toyol. Kalau hak comel-comel tu Pontianak, sambal malam. Ada buah nama. Kalau ni jerangkung. Jangan nama. Semua tu adalah orang panggil roh-roh yang jahat. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi bila kita baca ayat kursi, kita boleh dapat pahala, boleh jaga akidah kita, dan kita boleh jadikan sekaligus dia sebagai benteng untuk mempertahankan diri kita daripada gangguan makhluk-makhluk macam ni. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Nah, siapa aja ni? Siapa aja? Abu Hurairah, sahabat Nabi, kita memang kenal Abu Hurairah. Siapa tak kenal Abu Hurairah? Pendek. Nah, dia cerita dia diamanahkan oleh Nabi untuk jaga stok buah kurma. Tapi stok ini dimasuki oleh seorang pencuri. Dia dapat kesan, ada kesan kurma ini dicuri. Maka satu malam dia tunggu dalam tu. Dia tunggu, masuklah pencuri. Bila masuk dia tangkap. Dia kata, kamu rupa-rupanya duk curi ni. Aku duk tengok lama, duk makin hilang. Rupanya kamu. Aku akan bawa kamu menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Han jawab di sana. Duk curi kurma buat apa? Dia kata, saya ni orang dah tua dah. Saya ni ada anak bini. Saya ni miskin. Saya curi untuk bagi makan anak bini je. Lepaslah saya. Tak payah jumpa Nabi. Tak payah. Lepas. Dia pun jadi kesian, lepas. Nah, Nabi balik, Abu Hurairah balik. Kata dia tangkap, tapi dia lepas. Baik. Malam esok dia tunggu pula. Datang juga. Dia yang sama. Dia pun lepas juga. Kesian lagi. Lepas. Malam ketiga datang lagi. Tangkap juga orang yang sama. Malam ketiga tu dia minta lepas. Abu Hurairah kata, aku dah 3 kali dah ni. Aku lepas datang mula. Lepas datang semula. Tak boleh malam ni kena jumpa Nabi. Minta tolong. Ni aku nak cerita pada kamu. Nak cerita pada kamu. Ada satu ayat. Bila kamu baca sahaja, kamu tidak akan diganggu oleh jin dan syaitan sekali-kali. Dia baca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai habislah yang kita kata ayat kursi. Ada dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Baik, tak apa, dia Abu Hurairah pun lepas. Balik jumpa Nabi, dia pun beritahu lah. Dia kata dia duk tangkap 2-3 malam ni, dia malam terakhir dia beritahu. Dia kata ayat kursi itu boleh menyelamatkan diri, menjaga daripada gangguan jin dan syaitan. Nabi kata huwa sadaqaka wa huwa kazub. Dia benar dalam perkataan dia, kata ayat kursi ni gini. Tapi dia sebenarnya menipu kamu lah. Menipu bak lain. Bukan kata bak ayat kursi itu betul, tapi tipu hak kata ada anak bini semua tu tipu. Nabi tanya Abu Hurairah, kamu tahu tak siapa kamu tangkap 3 malam? Tak tahu. Nabi kata huwa syaitan. Allahu Rabbi, syaitan.
dia menyamar sebagai seorang lelaki pergi curi buah kurma. Nah, syaitan mengajar Abu Hurairah yang kata ayat kursi itu boleh menghalau jin dan syaitan. Dia syaitan, dia tahulah. Dan Nabi memperakui memang betul. Sebab bila kita baca dia takut, sebab tu dia beritahu Abu Hurairah, sebab dia tahu bila baca dia takut, dia lagi tak boleh hampir. Walaupun syaitan yang ajar kita, tapi hak dia ajar itu betul, boleh pakai. Faham tak? Faham bahasa saya? Walaupun syaitan ajar kita, tapi hak ajaran dia ajar tu betul, tidak bercanggah dengan Quran, tidak bercanggah dengan hadis, hak syaitan tu boleh ikut. Tapi kalau syekh yang besar serban 15 lilit ajar kita canggah dengan Quran, canggah dengan hadis, tolak. Tu faham bahasa saya? Faham? Faham tak apa? Tuan-tuan muslimat yang dirahmati, sebab itu bila kita nak ngaji ilmu, kita bukan melihat kepada yang mengajar, lihat kepada ilmu dia. Unzur ila ma qala wala tanzur ila man qala. Ini kata-kata bahasa Arab, bukan hadis. Kata-kata Arab. Nah, unzur ila ma qala, lihat apa yang dia ajar. Wala tanzur ila man qala, jangan lihat pada orang yang mengajar. Maknanya kalau kamu ada masalah dengan ustaz tu, nah, tapi kamu boleh mengaji dengan dia. Jangan pandang pada ustaz yang kamu ada masalah dengan kamu. Pandang ilmu dia, mengaji ilmu dia. Bukan nak mengaji dia, mengaji ilmu dia. Boleh kita mengaji. Walaupun ustaz dengan kita mungkin ada masalah. Masalah keluarga ke contoh. Nah, masalah dalam masyarakat lah. Tapi kita boleh mengaji dengan dia, kita nak ambil ilmu dia. Ngaji. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi pastikan dia tidak membawa ajaran yang bercanggah dengan akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah, yang bercanggah dengan mazhab Syafi'i kalau konteks kita di Malaysia ni. Sebab itulah kita ada tauliah sebenarnya. Tauliah yang dikeluarkan oleh Majlis Agama Negeri masing-masing, nak memastikan ustaz-ustaz yang mengajar di negeri itu tidak menyanggahi akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga tidak menyanggahi mazhab Syafi'i. Itu keluarkan tauliah. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi yang datang di luar negara, ya juga kena ambil kuliah. Tapi bagi yang dalam pun kena ambil. Tapi kalau saya masa di Sarawak dulu, walaupun dia galak kena ambil, tapi ustaz-ustaz yang mengajar di sekolah, dia tak kacau sangat lah. Sebab sekolah tu sama, bila boleh masuk sekolah, mana ustaz tu memang dia tidak lari lah daripada akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah dan juga mazhab Syafi'i. Sebab sekolah tu di bawah kerajaan Malaysia juga, jadi tak perlu sangat lah. Boleh dia suruh ambil, tapi kalau tak ambil pun dia tak kacau sangat lah kalau ustaz-ustaz sekolah. Tapi ustaz datang daripada Indonesia memang kena ambil tauliah. Sebab dia datang daripada Indonesia, kita tak tahu dia fahaman macam mana, memang dia kena ambil tauliah Majlis Agama. Sebab dia pun tak kerja di sekolah yang diurus oleh KPM, Kementerian Pelajaran Malaysia. Nah, baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Selesai. Baik. Lepas kita baca ayat kursi ini, kalau kita nak tambah lagi sebagaimana ada dalam wirid-wirid yang ulama-ulama kita tulis itu, kita baca lepas tu amanar rasul. Dalam ni tak ada. Tuan-tuan, dah. Amanar rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi, hingga habis itu amanar rasul. Dikira dua ayat terakhir surah Baqarah. Ini ditambah juga oleh ulama. Tak ada lah hadis suruh baca lepas solat, tak ada. Tapi ulama-ulama kita ambil sebab dua ayat akhir surah Baqarah mempunyai fadilat yang besar, maka ayat-ayat yang ada fadilat elok diletak sebagai wirid. Sebab apa? Nak bagi orang baca lah. Mana kalau kita tak letak wirid, mungkin dia tak baca. Jadi bila letak wirid, dia baca. Mana Rasul tu, Nabi sebut hadis man qara'a ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Sesiapa yang membaca dua ayat yang terakhir dalam surah Al-Baqarah, ayat 285 dan 286, Al-Baqarah akhir, dua ayat akhir, fi lailatin, pada satu malam,
kafatahu, maka dua ayat ini sudah memadai baginya untuk menjaganya dengan izin Allah Subhanahu wa taala daripada gangguan jin dan syaitan. Dia lebih kurang ayat kursi. Sebab itu ulama kita letak lepas ayat kursi ada hadis. Tapi amanah Rasul tidak ada hadis suruh baca lepas solat. Cuma ulama kita letak sebab fadilat dia tu sebagai wirid juga, letak selepas ayat kursi hak kita duk baca tu. Nah, baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Kemudian kita boleh tambah lagi, tidak adalah hadis juga, tapi ulama-ulama kita letak syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna ad-dina indallahil islam. Dok tu ada ayat tambahan. Inna ad-dina indallahil islam wa ma ikhtalafa allazina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Tu ayat dia. Tu dok tu tak habis cakap tu ya. Inna ad-dina indallahil islam dok. Mana ada ayat lain lagi sebelum habis ayat 19 tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi yang ni ulama kita tambah sebab dia ada fadilat dia lah. Nah, ada fadilat dia. Di antara fadilat dia ialah dia dijadikan salah satu ayat yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada ayat lain gabungan ayat surah Baqarah dan sebagainya digabung. Salah satu ayat Nabi baca ayat ni. Syahidallah sampai inna dina indallahil islam ni, sampai habis ayat tu. Nabi buat ramuan sebagai ruqyah untuk penyakit gila. Nah, untuk penyakit gila. Jadi dia ada fadilat dia lah, di samping fadilat yang lain. Jadi kalau kita duk baca jadikan wirid, insya-Allah mudah-mudahan Allah selamatkan kita daripada gila. Lebih-lebih lagi kita ni keturunan gila. Tok Wan kita dulu gila. Cuma ayah kita tak gila, pak menakan kita gila. Kan kita tak jauh. Tunggu saham jatuh jenggreng. Masuk saham Pak Mantelo, saham apa sekin cepat kaya, masuk sampai 100,000 kena tipu. Gila. Naik pokok terjun pokok, naik pokok terjun pokok. Apa cari pasal? Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, maka bacalah sebagai wirid kita. Kalau nak baca lah, hadis tak ada sebut untuk baca lepas solat. Ni baca bila-bila masa lah. Tapi ulama kita dah, dia tahu dah kita ni jenis malas baca. Lepas solat tu kalau imam baca, dia ikut juga baca. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati. Kemudian qulillahumma likal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khairu innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahar wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasha bighairi hisab. Masih lagi surah Ali Imran tapi ayat 26 Nah. Baik, yang ni juga dia ada kelebihan. Hak ulama letak ni ada kelebihan dia. Antara kelebihan dia ialah dia Allah mempermudahkan kita membayar hutang. Kita semua berhutang. Tak ada orang tak hutang. Tuan berhutang. Kereta beli cash. Kereta hutang. Rumah hutang. Menikah hutang. Hutang juga bank rakyat. Anak ke 10 baru habis 10 tahun, anak seorang tahun 10 orang anak baru habis bank rakyat. Masa mana nikah tu macam nasi. Tak ada orang tak ada hutang. Kalau dia tak berhutang boleh, tapi dia pakai kad cai lah. Beli cash kad cai. Nah, RM1,500. Rumah sendiri pakai pahat dengan papang. Ada yang jumpa pahat je. Buat atas pokok do re mi. Tak ada hutang tuan-tuan. Nah, semua kita ni ada hutang. Tapi hutang wajib dibayar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita bayar. Macam mana mudah kita kerja ni sampai boleh pencen insya-Allah. Kalau kita kerja sampai tengah jalan, tiba-tiba COVID-19 dibuang kerja. Pasal nak buang kerja, nak bayar hutang tak boleh. Kita baca yang ni mudah-mudahan. Jadi apa pun kerja kita tetap ada. Orang tak buang kita.
Kerja. Jadi apa pun kita letak kerja. Tu tujuan. Allah memudahkan kita bayar hutang dengan kerja hak kita ada law ni, sebab kita pinjam dulu pun berdasarkan gaji kita. Kalau kita dibuang kerja nak bayar ke mana? Maka Allah kekalkan bagi kita kerja sampai pencen, selesai bayar hutang. Itu maksud mudah. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka boleh baca qulillahumma likal mulki tu'til mulka man tasha sampailah ayat wa tarzuqu man tasha bi ghairi hisab. Baik, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, sampai itu dulu. Nanti kita akan sambung yang ketujuh dan seterusnya lah. Baik.